Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, ahli jawatankuasa surau dan seterusnya yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah pada malam ni sebagaimana yang disebut oleh Tuan Haji tadi, kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 104, iaitu dalil-dalil naqli yang menolak fahaman tajsim. Kita berada di bawah tajuknya daripada muka surat 102 tu tuan-tuan ya, iaitu penolakan fahaman tajsim. Ya, di luar sana ada satu fahaman, iaitu dikatakan fahaman itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan membahaskan dalil ya daripada Al-Quran, daripada hadis baginda Rasulullah ya, yang menolak ya fahaman tajsim ini insya-Allah. Baik, seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan menghayati Al-Quran dan As-Sunnah, tak kala mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, pasti akan dapat menangkap dengan suluhan cahaya ilahi, dengan kebeningan hati yang murni, akan keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yang tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan makhluk. Tuan-tuan ya, saya tuan-tuan seorang yang beriman kepada Allah, tetapi kita kena tambah satu lagi, kita kena menghayati Al-Quran. Bahasa hayah ni ya, dalam bahasa Malaysia dia dah jadi bahasa Malaysia dah tuan-tuan. Sebenarnya hayah itu bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Malaysia menghayati itu apa makna menghayati? Merenungi, menjiwai. Okey ya? Ada makna lain? Dia mengaji macam ni lah ya. Saya tanya tuan-tuan, saya pun tak tahu juga. Dia sama-sama mengaji. Tapi kalau kita rujuk pada asal perkataan hayah, hayah tu hidup. Maka mesti menghayati, mesti hidup dengan menjiwai Al-Quran tadi. Ya. Ada orang ni, dia hidup juga, tapi hidup dia tidak hidup dengan jiwa Quran. Jadi saya harap Allah rezekikan kepada kita semua pada malam ini ya, suatu rezeki hidup dengan menjiwai Al-Quran dan menjiwai sunnah. Biar Quran itu menjadi darah daging kita semua ya, hidup dan mati kita, sihat dan sakit kita, hidup dengan Quran, dengan sunnah. Maka kalaulah saya dengan tuan-tuan hidup seumpama ini setelah kita beriman kepada Allah, apabila kita membicarakan atau mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, biasanya orang yang seumpama tadi ya, kita harapkan Allah pilih diri kita seumpama itu, biasanya dia akan dapat menangkap. Kalau bicara saja tentang sifat Allah, mesti dia terus dapat menangkap. Menangkap itu dengan apa? Yang pertama sekali dengan suluhan cahaya Allah ya, supaya Allah memberi suluhan cahaya. Kita dapat suluhan cahaya lampu sekarang ni ya, suluhan cahaya lampu picit gitu. Sekarang biar cahaya tu daripada Allah. Yang keduanya dengan kebeningan hati yang murni, hati bersih ya, hati tenang. Maka kalau ada kedua-dua ini tuan-tuan, kita akan pasti dapat menangkap akan keagungan Allah yang maha sempurna. Dengan apa ya? Dengan hati. Bukan sekadar dengan pemikiran biasa. Ya, kita harap pemikiran biasa ini pun mampu kita dapat menangkapnya, bahkan dapat menangkap pemahaman kita dengan hati, iaitu dengan rasa yang mana Allah itu maha sempurna, yang tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan. Yang itu biasalah tuan-tuan. Baik, bahkan mereka yang mempunyai akal yang sejahtera,
ya, akal waras dan akal cerdas. Ni tuan-tuan ya, semua sekali ini anugerah daripada Allah. Pasti mengetahui bahawasanya mustahil bagi Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan kejisiman. Ya, kalau akal kita akal waras, akal sejahtera, akal yang cerdik, cerdas, ya sudah tentu kita tahu bahawa suatu perkataan yang mesti ada mustahil. Ya. Mustahil itu mustahil pada akal yang kita kata tadi, akal yang cerdas tadi. Akal kita sekali-kali tak mampu menerima Allah itu bersifat dengan kejisiman, ataupun Allah itu bersifat dengan kelaziman jisim. Dia ada dua ya, Allah itu bersifat dengan jisim, ataupun ada orang dia kata Allah itu tidaklah berjisim, tapi Allah itu ada sifat kejisiman. Tidak juga sama sekali. Seperti mana? Seperti berbentuk. Maka mustahil akal kita yang cerdas, yang waras boleh menerima Allah itu ada bentuk, ada bentuk. Kalau dah ada bentuk tu, itu bukan Allah dan bukan Tuhan. Ya, ayah pin ada bentuk ke? Ada lah tuan-tuan ya. Bentuk dia macam siapa? Macam kita aja. Kalau macam kita orang lah. Kalau macam monyet, monyet lah bentuk. Kalau bentuk macam lembu, lembu lah. Tak payah cerita lah tu ya, rugi masa je. Berukuran. Sifat-sifat kelaziman yang ada pada itu. Ada ukuran. Sama ada ukuran tu tinggi, ukuran tu rendah, ukuran tu besar, ukuran tu kecil. Ada ukuran. Dan bertempat. Ya. Kerana sesuatu yang bertempat itu sudah tentu lemah. Kerana berhajat kepada tempat. Ya. Dan mustahil bagi Allah. Yang ni bahas panjang kalau betul-betul ulama-ulama karang satu kitab. Bab Ar-Rahman ala arsyistawa, satu kitab. Bukan kata satu bab, satu kitab. Ya, tapi kita tuan-tuan orang awam ni, ya, supaya saya dengan tuan-tuan berpegang, ya, pada akal kita pun tidak logik. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang mencipta segala-galanya, segala-gala itu tidak ada kecuali dengan ciptaan Allah, tiba-tiba Allah perlu kepada benda itu. Mustahil. Ya. Kena bahas juga dengan akal. Tak boleh, mustahil. Ya. Padahal dia akan bawa ayat Quran, okey, akan datang nanti. Baik, bahkan terlalu banyak ayat-ayat yang sama ada menafikan kejisiman Allah secara jelas mahupun menafikan kelaziman jisim bagi Allah Azza wa Jalla. Itu sedikit mukadimah. Baik, kita masuk dalil yang pertama, ya, yang menolak fahaman tajsim. Yang pertama yang tuan-tuan dan saya selalu baca, ya, salah satu daripada 3 kul, iaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwallah, dia adalah Allah. Allah yang mana? Ahad, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, dia juga Allah As-Samad, Tuhan yang mana bergantung, ya, ataupun bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, ya, dialah Allah tidak beranak. Ya, lam yalid wa lam yulad. Dan dia juga tidak diperanakkan. Ni mudahlah tuan-tuan ya. Mudah. Cuma kadang-kadang kita nak sebutnya lam tu dipanggil lam jazam. Ya. Tegas. Ya, sebab itulah huruf akhirnya disukunkan kerana lam tu jazam. Ya, tetap. Allah dalam Quran ni kalau kita baca, dia ada beberapa perkataan yang menunjukkan nafi. Lam dengan alif, nafi. Lam dengan mim, nafi. Mim dengan alif, nafi. Ya, lam dengan nun, nafi. Tapi kenapa Allah dalam ayat ni nafi dengan jazam? Nafi dengan harful jazam, tidak harf nasab, ya, ataupun harf nafi biasa. Ya, jazam tu tetap. Betul ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, walaupun seorang. Baik, ni kita dah terjemah, tuan-tuan pun sedia maklum. Sebab turun ayat ini seperti yang masyhur diriwayatkan dalam buku-buku Asbabun Nuzul, dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turun ayat adalah di mana tak kala orang-orang Yahudi ataupun orang musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu tuan-tuan B tu mungkin dia ada berubah dia punya simbol dia tu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adakah daripada, ya, Allah itu daripada, dia ada dua daripada tu tuan-tuan. Silaplah tu ya. Daripada emas atau tembaga atau sebagainya.
Tuan-tuan, orang kafir musyrik tanya Nabi, Allah tu daripada apa? Apa tu pun tak boleh guna dah. Allah tu daripada apa? Apa tu benda? Tapi dia letak emas ke tembaga. Tuan-tuan ya. Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa betul lah ya? Maka turunlah ayat Ikhlas. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, seterusnya berkata, ayat ini semestinya adalah ayat muhkamat. Apa makna ayat muhkamat? Ayat yang jelas makna dia. Ya, terang-terang Allah bagi tahu dia adalah ahad. Dia tidak yalid dan dia itu tidak yulad. Dia tidak beranak dan tidak beranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang sama dengan dia. Ayat ni tuan-tuan tak perlu kita bincang panjang sangat. Kenapa? Memang jelas. Allah telah nafikan bahawa dirinya itu tidak sama sekali sama dengan makhluk-makhluk yang ada ini. Ya, yang ada ni kebanyakannya beranak ya. Beranak. Ayah Pin tu beranak lah tu. Ya. Tak apalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rugi juga masuk sebut nama dia. Tapi harap-harap yalah tuan-tuan ya. Mungkin kalau dia meninggal dunia, dia sempat taubat, harap-harap gitulah. Ya, kalau tak sempat taubat, habis kita lah dia. Ya. Kemudian bukan ayat mutasyabihat yang kita baca tadi, yang selalu duk baca, iaitu ayat yang samar maknanya. Kerana Allah Azza wa Jalla menurunkannya sebagai jawapan bagi soalan mutasyabih. Ya, soalan berkaitan dengan kesamaran. Maknanya kalau ada orang tanya apa Allah, dia sudah kesamaran tentang Allah. Ya, tanya Allah atas bentuk benda. Ya. Ada ayat sebelum ni insya-Allah, lepas ni insya-Allah ya, bagaimana Firaun berbicara. Iaitu pertanyaan tentang sifat Allah yang bersamaran bagi orang yang bertanya. Oleh demikian telah tetap bahawa setiap fahaman yang bercanggah dengan surah ini adalah fahaman yang batil. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sesungguhnya perkataan Al-Ahad dalam ayat tersebut menafikan sifat-sifat kejisiman dan menafikan sifat-sifat mengambil ruang dan tempat. Saya pernah sebut pada tuan-tuan dia ke ayat sebelum ni ke kita dah baca. Apa makna ahad? Ahad tu esa. Apa makna esa? Tunggal. Apa makna tunggal? Tapi kita dah faham dah sebenarnya, cuma kita cuba bertanya lagi supaya jelas. Tunggal itu tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang apa? Yang tidak berbilang itu tidak berbilang apa? Tidak berbilang-bilang pada zat. Apa makna tidak berbilang-bilang pada zat? Iaitu zatnya tidak tersusun-susun seumpama kita. Tersusun daripada kepala, tersusun daripada badan, tersusun daripada kaki. Sebagaimana pokok tersusun daripada dahan, tersusun daripada batang. Apa lagi? Ya? Tersusun daripada akar. Akar tu pula ada akar tunjangnya, ada macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Kalau dah tak tunggal. Cuma mungkin selama ini fahaman saya dengan tuan-tuan, ya, oleh kerana kalau kita tidak mendapat pencerahan daripada para alim ulama yang arif billah, kita hanya faham Allah itu esa kerana Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Itu sekadar fahaman umum. Tidak dua, tidak tiga tu memanglah kita dah tahu dah Allah hanyalah Allah, dia hanyalah Tuhan, tak ada Tuhan lain dah kecuali dia. Tapi dia tu sendirinya bagaimana? Maka ada orang faham dia ni tersusun, ada jari, ada muka, ada tangan, ada kaki. Kalau dah ada kaki sudah tentu ada jari. Kalau ada jari sudah tentu ada sendi. Kalau ada sendi sudah tentu ada urat. Adakah begitu keadaan Allah? Tidak. Kalau dah ada jari, ada kaki, ada urat, itu makhluk. Kalau dah ada jari, ada kaki, boleh potong. Kalau dah potong kaki, okey lagi. Kalau potong leher, habislah. Maka benda tu lemah. Maka mustahil. Dia sebenarnya Islam ni tuan-tuan, Quran tu sendiri dan Islam membawa saya dengan tuan-tuan menggunakan akal sampai ke muncak. Ya, cuba dulu bahas secara akal biar ke muncak. Tapi sampai satu tahap akal itu terbatas. Kenapa? Kerana tu Allah tidak mampu dicapai dengan akal yang terbatas. Kenapa? Kerana makhluk tak akan mungkin mampu mencapai memahami Tuhan. Ya. Kereta duk fikir nak faham tentang kita boleh? Kereta dia duk fikir macam mana Tuhan yang cipta dia tu? Tak boleh. Robot, kita cipta robot, bijak tak kat mana robot tu tuan sekalian, canggih tak kat mana robot tu, dia pun nak fikir Tuhan dia tu bagaimana? Tak boleh. Samalah kita tuan-tuan, tapi kita ni Allah bagi anugerah lebih pada segala-galanya. Bukan robot tapi kita manusia. Walaupun manusia tetap manusia. Walaupun bijak tetap manusia. Apa manusia ini? Makhluk. Kalau dah makhluk tetap lemah. Apa yang lemahnya? Segala-galanya lemah.
Termasuk jantung dia lemah jantung. Tak adalah tu selingan aja tuan-tuan ya. Dia mengajar ni kan ada selingan juga. Doktor ya. Doktor ada. Allah Rabbi. Gitulah tuan-tuan, selebihnya doalah kepada Allah. Ya. Ini adalah sedikit usaha. Tak ada apa pun usaha ni sebenarnya. Sebab ada orang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang Allah pilih dia, Allah ambil dia kerana jujurnya hati dia dengan Allah. Allah bagi dia faham tentang Allah. Itu Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Banyak mana dia sempat mengaji dengan Nabi kalau kira-kiranya. Duk berjuang tuan-tuan sekalian, tak berhenti-henti daripada Mekah pergi Madinah, duduk kat Madinah tu berjuang sampai mati. Banyak mana mereka sempat mengaji kalau kira-kiranya. Sebab tu orang pelik dengan Saidina Abu Bakar. Akhir kali sahabat ada tanya Saidina Abu Bakar, bagaimana kamu kenal Allah? Dia kata, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah. Ya, bukan kerana aku ni usaha mengaji, ya. Ialah dengan barakah Nabi itu kita tak nafi sama sekali lah tuan-tuan. Ya, anak murid Rasulullah. Kita ni anak murid siapa dah? Jauh sangat dah. Wallahu alam. Tak payah bincang panjang tuan-tuan, kita khatam buku ni je lah. Jadi saya ulang lagi sekali di situ, sesungguhnya perkataan ahad iaitu Maha Esa dalam ayat tersebut menafikan sifat kejisiman dan menafikan sifat mengambil ruang dan sifat mengambil tempat. Ya. Adapun ianya sebagai dalil bagi menafikan kejisiman adalah kerana jisim itu sekurang-kurangnya adalah apa yang tercantum daripada dua jauhar. Ya, jisim ini sesuatu yang tercantum daripada dua jauhar. Dua jauhar tersebut menafikan wahdah. Apabila ada dua jauhar, maka dia akan menafikan wahdah, menafikan keesaan Allah yang mutlak. Ada orang boleh terima perbahasan ini, ada orang perbahasan ini dia kata perbahasan falsafah. Ya. Dia tuan-tuan apa saja atas muka dunia ni kalau tidak bercanggah dengan akal yang waras, perbahasan itu disandar pula pada syariat dengan dalil nakli, maka benda itu boleh diterima. Ya, kalau tuan ada bentuk perbahasan lain, silakanlah, tak ada masalah. Ya, bagaimana nak bahas tentang ketuhanan supaya akal kita itu tuan-tuan akal yang jadi akal yang waras dan benar kefahaman akal itu tentang hakikat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Okeylah. Tapi tak mampu dah kita tuan-tuan, kecuali kita membaca kitab-kitab para alim ulama yang terdahulu, yang mana mereka ni bukan setakat akal mereka cerdas, waras, tetapi hati mereka itu ada hati yang tenang. Bukan setakat hati mereka tenang, mereka itu adalah orang yang arif billah, yang mana mereka nampak Allah atau menyaksikan Allah dengan mata hati mereka, iaitu dengan kasyaf yang Allah anugerahkan pada mereka. Ya. Ulama-ulama terdahulu tuan-tuan. Allah. Sebab tu saya lah tuan-tuan secara peribadi, diri saya sendiri, saya ulang di mana-mana. Di sini pun banyak kali dah saya ulang. Siapa saya ni? Tak tahulah siapa tuan-tuan. Ya, nak kata ulama tidak sama sekali. Lain ulama ni lain tuan-tuan. Ya. Habis apa? Ustaz. Ustaz tu pun orang panggil je. Kalau layak sungguh, alhamdulillah. Kalau tak layak, kita minta ampunlah pada Allah. Itu je lah. Ya. Kerana dunia akhir zaman ni tuan-tuan terlalu jauh ilmu. Ya. Ya, guru kita selalu ingat, kita dengan Imam Syafi'i, ujung kuku dia pun tak sampai ilmu. Itu ilmu warak. Warak. Warak lagi lah tuan-tuan. Ya. Main Pokemon nak warak macam mana? Tuan-tuan sekalian, umur 60 dah, Tuan Haji duk main Pokemon. Bukan tuan-tuan, orang lain. Main Pokemon nak warak. Oh subhanallah, tak payahlah. Jauh sekali tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Gitulah. Allahu Rabbi. Gitulah tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita rasa sedih di akhir zaman. Hari ini apa orang tak kata pada ulama yang betul-betul ulama, yang kata kat kita tu biarlah, sebab kita pun bukan ulama juga pun. Allah ya. Hati-hatilah tuan-tuan ya, hati-hati. Bukan kata ulama tu maksum, kita tak pernah sama sekali dan tak akan sama sekali kita mengatakan ulama tu maksum. Tak. Kalau kita kata apa? Salah kita tuan-tuan, melanggar syariat kita. Kerana yang maksum hanyalah Rasulullah. Selain Rasulullah, sama ada wali ke dia, wali kutub ke dia, ya? Tahu wali kutub ya? Sultan aulia ke dia tak maksum. Ya. Cuma guru saya kata, apa beza kita dengan ulama? Ulama pun tak maksum, kita tak maksum juga. Habis sama? Tak sama. Kenapa? Kerana ulama ni dia cepat kembali kepada Allah. Dia panggil mahfuzun. Dia ada satu benda.
Mahfuz. Apa makna mahfuz? Dia dikawal sikit. Itu je lah. Kita ni Allah tengok. Kalau lebih-lebih Allah bagi demam sikit biar reti. Allah bagi sakit gigi kalau banyak mengumpat. Ke sebab gigi berlubang. Allah tegur. Gitu je lah tuan-tuan. Masa habis dah? Masa nampak lagi ya. Allahu Rabbi. Al-Imam Al-Baihaqi ya rahimahullahu taala 458 Hijrah tu tuan-tuan tahun ni. Baik, juga berkata ketika mensyarahkan perkataan Al-Ahad dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla tidak berjuzuk-juzuk dan tidak ada batasannya. Ya, berjuzuk-juzuk kita ni lah. Ada juzuk-juzuk tertentu, bahagian-bahagian tertentu, pembahagian-pembahagian tertentu. Ada anggota zahir, ada anggota badan pada zahir, pada batin. Ya, kalau sememangnya Allah itu mempunyai anggota, yang ni yang akan bahas yadullah. Habis yang Allah kata yadun tu, tangan tu. Yang ni yang nak kena faham dengan bahasa ya, dan kaedah-kaedah disiplin ilmu yang tinggi. Bukan kadar disiplin bahasa Arab, tidak semata-mata. Ya. Saya ada juga saya duduk, tak tahu saya duduk mengaji di Indonesia tu. Orang pensyarah Indonesia ni dia suka berdebat. Dia lain. Dia kata kita kat sini lain cara bawa kita. Ya, dia suka debat. Kalau kita tanya satu soalan, dia tanya kita balik. Ya, supaya kita ni tuan-tuan suka berdebat. Ya. Saya pun masuk campur sikit lah. Tuan-tuan dalam banyak-banyak tu debat. Lepas tu kita cakap bahasa Arab. Dia kata apa? Dia kata anta jangan faham, anta jangan merasakan bahawa anta betul semata-mata anta pandai bahasa Arab. Tuan-tuan, maknanya hidup ni kalau sekadar pandai bahasa Arab, Abu Jahal pun pandai. Abu Jahal pandai cakap Arab daripada kecil aja Abu Jahal tu. Maknanya kalau kita sekadar menggunakan bahasa Arab kerana kita mengaji ke Arab atau kita pandai bahasa lurah Arab, belum tentu. Kenapa? Kerana ada perbahasan itu bukan semata-mata bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tu mestilah. Tapi kalau kerana bahasa Arab kita kata yadun tu, ustaz saya hafal daripada tadika lagi yadun tu tangan. Sudah, ambillah tuan-tuan. Ainun tu mata. Wajhun tu wajah. Maka Allah kata dia ada wajah dalam bahasa Arab. Sudah. Habislah tuan-tuan. Ya. Itu je lah. Habis nak terjemah apa? Maka kena ikut disiplin ilmu bahasa Arab, bukan semata-mata tetapi kena disiplin ilmu yang lain. Yang bukan sekadar menggunakan akal dengan Allah ni, bukan masalah akal semata-mata, tapi tidak pernah menafikan akal. Tetapi bukan akal semata-mata, tapi yang ni. Di sini. Lepas tu iman, takwa, segala-gala letak di sini. Kerana berinteraksi dengan Allah di sini. Sebab tu sembahyang tu niat dulu mula-mula lah. Tuan-tuan tak payahlah angkat takbir cantik dekat mana pun, baca berlagu pun, tapi lupa niat. Tak payahlah. Tu yang kata tu ya. Yang kawan tu kata, sedap sungguh hantar baca. Tu tak ada wuduk lagi tu. Yang ingat cerita tu, yang usah-usah duk cerita. Kalau ada wuduk lagi sedap. Rupa-rupanya habis batal sembahyang dia. Ada juga yang kata, tu tak niat lagi, kalau niat lagi sedap. Habislah tuan-tuan sekalian ya. Wallahualam, tu cerita lama lah. Ya ustaz-ustaz kita duk cerita zaman-zaman dulu. Allah. Baik, seterusnya dalil yang kedua. Saya dah habis baca tadi. Kalau sememangnya Allah itu mempunyai anggota, ya, dan bersifat keanggotaan seperti tangan, kaki, wajah dan sebagainya, nescaya ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, Allah Azza wa Jalla akan menyebut tentang sifat-sifat kejisiman tersebut yang merupakan antara sifat sesuatu zat yang terpenting. Namun Allah Azza wa Jalla tidak menyebut sama sekali dalam surah Al-Ikhlas ini yang diturunkan untuk menjawab tentang persoalan mengenai sifat-sifat Allah tersebut. Ini jelas menafikan kejisiman bagi Allah itu sendiri. Baik, surah Al-Ikhlas ni terang-terang Yahudi atau kafir musyrik datang jumpa Nabi, tanya apa itu Allah. Adakah Allah itu tembaga atau Allah itu emas? Atau benda-benda yang seumpama dengan lain, batu ke apa, kayu ke apa. Maka Allah turunkan surah Al-Ikhlas itu menceritakan kepada kita, kalau dia tu seumpama apa yang setengah faham, ada tangan, ada kaki, ada anggota, ada wajah, sudah tentu dalam ayat ini. Oleh kerana setelah ditanya, memberi jawapan kepada Nabi, supaya Nabi jawab kepada kafir. Tidak sekali-kali dalam ayat itu. Itu satu perbahasan. Baik, perbahasan yang kedua, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Ya. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Tengok soalan Fir'aun. Ya. Maknanya Fir'aun ni cerdik jugalah.
Ya, dia boleh tanya soalan. Tak adalah tuan-tuan. Dia manusia ni sebenarnya Allah cipta semua cerdik. Cuma dia membodohkan diri dia. Dengan cara mana? Dengan cara dia kafir dengan Tuhan pencipta dia. Itu aja. Sebab tu kita tengok orang kafir berniaga. Jangan. Sama cerdik je dengan kita. Kecerdik dia berniaga. Kan? Mana manusia ni cerdik? Tapi dia membodohkan diri dia menyebabkan Allah humba dia dalam neraka selama-lama kerana dia ingkar kepada pencipta dia. Maka Fir'aun ni samalah tuan-tuan ya. Qala Fir'aun. Telah berkata Fir'aun. Ataupun kita boleh terjemah di sini, telah bertanya Fir'aun. Kenapa? Kerana dalam itu ada satu soalan pertanyaan. Wama Rabbul Alamin. Dan apakah Tuhan, apakah Rabbu, ya Tuhan pencipta seluruh alam ini? Dia tanya dengan perkataan ma. Ismul mausul. Ya, isim mausul li ghairi akil. Ya, kata penghubung ayat. Kalau zaman dulu tuan-tuan ingat mengaji, kita mengaji pondok zaman dulu, ma apa? Ma barang kata dia. Ingat zaman dulu. Ma barang. Ma benda. Ma barang. Tapi kalau kita belajar sikitlah, dia panggil ma mausul. Ya. Apakah Rabbul Alamin, pencipta semesta alam itu? Maka Nabi Musa jawab, qala, Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Tuhan yang mencipta langit dan mencipta bumi. Wa ma bainahuma. Dialah juga Tuhan yang mencipta apa yang ada di antara langit dengan bumi. In kuntum muqinin, jikalau kamu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang mempercayainya ataupun meyakininya. Iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 23 24. Baik, Firaun ketika bertanya dengan soalan ma, ya, ma, benda yang bermaksud apakah Tuhan semesta alam itu, maka dia bertanyakan tentang ciri-ciri atau hakikat zat Tuhan kepada Nabi Musa tersebut. Apa benda Allah ni? Ya, jenis apa ni? Allah ni, benda apa? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya tentang sifat Allah dalam ayat tersebut, ya, dengan perkataan apa tadi, tidak menjawab dengan sifatnya. Sebaliknya menjawab tentang sifat perbuatan Allah. Ya, dia ada dua, satu sifat perbuatan Allah, iaitu Allah itu Maha Pencipta dan yang Maha Mentadbir. Sepatutnya soalan tadi, ya, soalan tadi kalau biasa dalam bahasa Arabnya, ma hadza, apa benda ni? Ma hadza, apa ni? Kita mesti jawab benda lah, kerana apa benda ni? Jadi Tuhan ni apa benda? Sepatutnya jawablah emas. Tidak, ya, kerana bukan begitu keadaan dia. Maka dijawab tentang diri Allah itu pencipta. Dia adalah Tuhan yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, wa ma bainahuma, yang cipta di antara keduanya. Kenapa Nabi Musa tak jawab seumpama apa yang ditanya tu? Sepatutnya takkan Nabi Musa tak reti bahasa atau soalan tak faham. Kerana dia tak nak pusing. Kenapa? Kerana pada dalam pemikiran Fir'aun merasakan mungkin Tuhan itu adalah benda. Ini boleh, ya? Ini mudah, saya yakin tuan-tuan cukup memahami. Kita cepat-cepatkan sikit, ya. Ini merupakan dalil terkuat menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla tidak berjisim dan tidak bertempat. Kerana jisim itu sudah tentu mengisi ruang. Ruang itu sudah tentu ada tempat. Ya, tempat ruang lah. Mana ada tuan-tuan sekalian tempat tak ada ruang. Begitulah. Baik, kemudian adapun lafaz ma, lafaz apa, merupakan soalan tentang mahiyah. Ya, mahiyah. Apa makna mahiyah? Iaitu hakikat sesuatu itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau orang tanya kita dengan perkataan ma, kita kena faham bahawa orang itu sebenarnya dia nak benda, hakikat benda tu. Apa benda? Tapi oleh kerana Allah itu bukan benda, sebagaimana yang setengah pihak memahami, maka tidak boleh dijawab dengan benda. Sebagaimana sebab itulah Nabi Musa yang mengenal Allah tidak menjawab seumpama tuntutan kehendak Fir'aun. Kalaulah Allah itu sememangnya mengambil ruang, dia berjisim dan jisim itu sudah tentu mengambil ruang, tempat, sudah tentu jawapan bagi soalan tersebut adalah memberitahu tentang keadaan zat Tuhan yang kejisiman lebih utama daripada memberitahu tentang perbuatan Allah. Ya. Maknanya jika zat Allah itu bersifat dengan beranggota seperti bertangan, bermata, berkaki dan sebagainya, seperti mana yang difahami oleh mereka yang jahil tentang nas-nas mutasyabihat. Yang inilah tuan-tuan, ya, kita kena mendetili dengan disiplin ilmu yang tinggi
berkaitan dengan nas-nas yang kita baca tadilah. Ar-Rahman ala arsyistawa, yadullah fawqa aydihim, ya, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, Allah ada wajah yang dikatakan begitu, maka kena faham dengan disiplin ilmu yang tinggi, bukan setakat disiplin ilmu yang tinggi dari segi peraturan-peraturan ilmu, bahkan kena menggunakan kemurnian hati, kebeningan hati, ya, kesucian hati yang tinggi. Bahkan perlu dipandu lagi oleh para arifin, ya, arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena doa lah, ya, doa. Kadang-kadang kita pun ada amalan-amalan yang doa supaya Allah bagi kita seorang ulama. Ulama tu berada pada tahap bukan alim tetapi arif billah. Kena doa lah tuan-tuan sekalian, ya. Cuma dialah dunia sekarang ni ulama makin tak ada. Ya, antara alim dalam bidang ini yang baru meninggal dunia baru ni, Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh, antara yang teralim dalam bidang ini. Dah Tuan Guru Haji Hashim orang Kedah juga sebenarnya. Orang Kedah ni alim juga. Ya, orang Terengganu, orang Selangor alim juga. Ya. Dulu ada banyak pondok tapi orang Selangor tak ada dah sekarang ni pondok. Dulu di Si Jangkang ada pondok. Ya, dulu. Tuan-tuan guru, alim-alim dulu. Ya, bukan sebarangan tuan-tuan sekalian, ya. Sebab tu kita kata dengan orang zaman sekarang ni, kalau kadar-kadar saya ni, tak payahlah. Dengan orang dulu, alim dulu tuan-tuan. Dan kita rasa alim. Dia boleh rasa orang tu alim, ya. Rasa, cakap sepatah tahulah doktor, ya. Kau menulis berjela, menulis tak tahu apa saya lah tu. Kita rasa, ya, tuan-tuan tak yakinlah, tuan-tuan pun tahulah ni alim dia ni. Saya bukan nak kata apa tuan-tuan, ya. Kita pernah duduk dengan tuan guru daripada kecil. Bukan duduk dengan ustaz. Ya, daripada kecil saya duduk dengan tuan guru umur 10 tahun dengan Tuan Guru Haji Daud. Tuan guru. Ya, alim, mengaji di Mekah puluh-puluh tahun tuan-tuan. 20-30 tahun. Saya duduk di pondok. Kemudian oleh kerana saya pergi ke sekolah Mahat Muhammadi, maka di situ dah saya duduk Pulau Melaka. Mengaji dengan Tuan Guru ni Aziz. Tiap-tiap pagi tuan-tuan. Bukan kata seminggu sekali, dah. Ya, 6 tahun tiap-tiap pagi mengaji. Bahkan saya besar di situ. Ya, masa 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun duduk dengan Tuan Guru Haji Daud. Mengaji, tapi masa tu tak tahu apa mengaji, tuan-tuan, umur 10 tahun. Tapi oleh kerana takut kena rotan, duduk. Tapi berkat tuan-tuan sekalian ni, Tuan Guru duduk tingkatan peralihan saya pindah ke Mahat. Daripada situ duduk dengan Tuan Guru ni Aziz. Duduk situ dah, memang duduk situ. Besar situ. Kemudian pergi ke Mesir, saya duduk dengan Syekh Yusuf. Ya, Syekh Yusuf duduk rumah saya. Dia orang Lubnan, dia ulama Lubnan. Dia jadi mufti pusat Islam di Kanada. Guru saya yang ada sekarang ni, masih lagi dia datang ke sini tuan-tuan. Dia jadi mufti, bila mana dia ada cuti 3 bulan, dia datang ke Mesir, dia duduk rumah saya. Duduk mengaji tiap-tiap hari. Kemudian saya pergi ke Yaman pula, dengan duduk pula tuan-tuan sekalian, saya duduk di rumah Habib Ali Al-Jufri. Ada kawan-kawan duduk asrama. Rezeki sayanya tuan-tuan, berapa orang? 10 orang ke berapa? Tuan-tuan, lebih jugalah. Duduk rumah Habib Ali Al-Jufri yang anak murid kanan Habib Omar. Kemudian balik ke sini tuan-tuan sekalian, masih lagi duduk mengaji dengan syekh saya. Apa yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan ialah bukan saya nak cerita yang tu tak ada apa-apa. Sebab tu saya kata bila mana kita duduk kita tahu kita duduk ni, kita mengaji, alim dia ni. Sebab kita pernah duduk dengan Tuan Guru, bagaimana kita rasa. Ya. Saya bukan nak kata apa tuan-tuan. Saya pergi mengaji sekarang ni sekali dengan Ustaz Mukhtar Seni. Ya. Pergi sana duduk mengaji dengan dia. Mengaji universiti tu mengajilah. Mengaji dengan dia. Malam-malam mengaji nadah kitab dengan dia. Ustaz Mukhtar Seni ni bagi saya tuan-tuan, yang saya ada pengalaman duduk daripada kecil dengan Tuan Guru. Ustaz Mukhtar Seni ni tarah ilmu dia Tuan Guru. Ya. Tapi orang kata kat dia tak kira lah tuan-tuan, macam-macam lah orang duk kata ke dia. Yalah kalau dah masuk politik biasalah ke tuan-tuan ya. Nabi lagi berat orang kata. Tu biasalah. Tapi tuan-tuan jangan main-main lah tuan-tuan ya.
Bukan saya nak tahan tuan-tuan, tak apa tu tak ada masalah, tapi kita rasa dia ni tuan guru. Ilmu dia. Ya. Gitulah. Sebab tu akhir sekali kalau kita rasa hari ni tak ada apalah tuan-tuan. Kita ni tak ada apa. Makin hari tuan guru makin meninggal, tak ada apa dah kita. Ya itulah tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan guru yang ada ni, Allah, yang dia pula. Tapi kalau orang kata, ni ustaz nak cakap apa ni? Nak cakaplah ni. Ya bila mana dia ni pula tuan-tuan di luar negara antarabangsa ni, orang panggil dia syekh. Di sini tuan guru kerana bahasa Malaysia. Ya, bahasa Arabnya syekh. Syekh tuan guru lah. Maka kalau dunia boleh iktiraf dia tuan guru, tuan-tuan boleh bayanglah tuan-tuan ya. Tuan boleh bayanglah kalau dunia ni iktiraf dia tuan guru, syekh, bahkan dia boleh duduk menggantikan ketua ulama persatuan dunia, la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan boleh bayanglah. Kalau tuan-tuan rasa nak lawan juga, silakanlah tuan-tuan ya. Tak tahulah, saya rasa tak tahulah. Itu secara jujur saya bagi tahu yang saya ada pengalaman duduk daripada kecil dengan tuan guru. Jangan tuan guru ni tuan-tuan. Tapi saya tak besar di Rusila, saya besar di Pulau Melaka. Pulau Melaka ni tuan-tuan sekalian ya, seminggu sekali adalah orang pergi meracau. Adalah tu kata kat apa-apa tu. Pergi mengembik ada. Pergi mengembik kat masjid apa ni? Ada dah tu kata tuan guru kambing tu. Tu saya tengok sendiri tuan-tuan. Satu kali pukul 3 pagi. Duk belakang rumah tuan guru, belakang rumah tuan guru, Allah yarham tuan guru ni Aziz ni, belakang rumah dia. Dia ada apa? Pokok pisang lah tuan-tuan, ada pokok pisang, ada pokok duku, pokok apa yang manis tu? Macam pokok duku tu yang manis. Dokong. Saya salah seorang pemanjat kalau musim buah. Saya lah tukang panjat buah dia tu. Cik Iyah tu suruh saya panjat. Ya, panjat. Belakang tu. Pukul 3 pagi, ya. Rumah saya duduk belah belakang sikit. Ya. Pukul 3 pagi bunyi orang meraung. Meraung. Kita bangunlah. Apa cerita ni pukul 3 pagi ni? Menggelupur tuan-tuan sekalian duduk belakang rumah, menggelupur. Ya duduk apa? Duduk menggelupur tepi batang pisang tu. Itu adik-adik tuan guru Nik Din, ya ayah Din apa semua sekali. Dia ayah Din dia garang. Ya. Kalau Ustaz Nik Rozi dia tak garang sangat, tapi garang juga. Tapi yang paling garang adik dia Ustaz Nik Din. Yang kita panggil ayah Din. Turunlah turun. Kita pun turunlah. Ya turun tu tengok macam orang gila lah. Gila. Apa cerita ni? Nak minta air. Minta air apa? Ya, minta maaf dengan tuan guru, kita ada sebut benda hamba salah dah dengan tuan guru ni. Lepas tu jadi apa ni? Nak jadi gila dah hamba ni. Banyak kali tuan-tuan sekalian macam tu. Tu tuan guru. Jangan tuan-tuan. Tapi orang sekarang dia kata tak jadi macam tu dah. Tak tahu tu Allah nak buat apa akhir-akhir. Ya? Bagi lagi lah. Oh subhanallah. Ni saya tengok tuan-tuan, saya tengok dengan mata saya sebab saya besar situ. Bukan kata kita nak puji orang tertentu. Ini peribadi saya lah. Kalau tuan-tuan nampak lain, itu cerita tuan-tuan lah. Tak ada masalah lah tuan-tuan ya. Bahkan kita nak duduk, ada ulama-ulama ni memang dia kenal Tuhan. Dia rapat dengan Tuhan. Kita ni agak-agak rapat lah. Tak tahulah kita ni tuan-tuan. Nak kata rapat malu. Nak kata jauh, takut. Kalau kata rapat, malulah tuan-tuan. Zuhar pun 2 rakaat aja. Tahajud seminggu sekali, nak kata rapat, tak adalah. Tapi nak kata jauh, habislah kita kalau dah jauh dengan Allah. Dia kalau jauh, dia ada dekat dengan benda yang lain. Dia tak ada jauh semua. Betul ya? Macam saya ustaz, saya tak sembahyang ni, saya hanya tak ikut Allah aja. Habis kalau dah tak ikut Allah, ikut syaitan lah. Tak juga. Mana boleh tak juga tuan-tuan sekalian. Dia kalau tak ikut Allah, ikut syaitan lah. Kalau ikut syaitan, tak ikut Allah. Dia salah satu je. Kalau tak jauh, dekat. Kalau tak dekat, jauh. Kalau dah jauh dengan Tuhan, dekat dengan syaitan. Jadi tuan ni dekat ke jauh? Tak berani tuan nak kata. Saya dekat dengan Allah. Sudah. Siapa-siapa yang dia kata dia ahli syurga, dia adalah ahli neraka. Siapa-siapa dia mengaku dia alim, dia adalah jahil. Siapa-siapa yang mengaku dia dekat dengan Tuhan, dia adalah orang yang jauh dengan Tuhan.
Itu kata Sayyidina Umar. Man qala inni ahlul jannah fahuwa min ahlin nar. Kata Sayyidina Umar. Man qala, siapa yang berkata inni, aku ni min ahlil jannah, ahli syurga. Sayyidina Umar kata apa? Fahuwa min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Tawaduknya sahabat. Sebab tu Sayyidina Umar kata kaki dia sebelah duduk dalam neraka. Sayyidina Umar. Allah, tuan-tuan ya, sebab itulah harap-harap Allah bagi pada saya dengan tuan-tuan seketul hati yang tuan-tuan sekalian tawaduk, rendah diri, rasa hina diri. Kalau sama-sama kita ni pun kita kena rasa hina diri, bagaimana kita dengan pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan ya? Hati-hatilah, moga-moga itu. Yang tuan-tuan tak setuju tak ada masalah. Ya, sebab manusia ni tidak semua kita setuju kan? Ya, tak ada masalah. Dengan Tuhan pun kadang-kadang tak setuju juga. Biasalah. Ya ke? Manusia ni dengan Tuhan pun dia tak setuju dengan orang. Biasalah kan? Ya ke? Dah isyak. Belum lagi. Sebab kita azan tuan-tuan ya. Azan. Saya setuju juga kita berhenti sekejap azan supaya sahabat-sahabat kita yang di luar sana ya sedap dengan azan ni. Antara benda yang paling sedap azan lah dengar. Tak sedap? Betul-betul. Sedap tuan-tuan dengar. Ya, kalau dekat-dekat tuan-tuan silakanlah ya. Baik, sikit lagi tuan-tuan ya. Saya jadi bincang panjang ni, rugi masa ni. Allah. Jadi namun oleh kerana Nabi Musa tahu tentang hakikat sifat-sifat Allah yang tidak berjisim, tidak beranggota, tidak berbentuk dan sebagainya, maka Nabi Musa menjelaskan tentang perbuatan Allah. Nabi Musa tak nak cerita sifat tu bentuknya bagaimana, tidak. Kerana tak boleh begitu. Kerana itu bukan Allah. Maka dia cerita tentang perbuatan. Siapa Allah? Dialah Tuhan cipta 7 tala langit, 7 tala bumi. Dan apa yang ada di antara langit bumi. Okeylah, silakanlah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi lah tuan-tuan ni, dalam 2-3 minit lagi untuk kita habiskan tajuk ni. Tapi sebagaimana yang saya maklumkan pada tuan-tuan awal lagi, tajuk ni dia tajuk yang agak panjang juga perbahasan dia, dan secara ilmiah dibawa kepada kitanya. Jadi tak apalah, kita mungkin ada satu kuliah akan datang nanti, kita khatam lah, kita habiskan. Jadi untuk malam ni kita setakat ni dulu. Tapi saya nak baca satu dalil lagi ya, untuk habiskan tajuk dalil-dalil naqli ya, yang menolak pemahaman tajsim. Pada bulan akan datang nanti, yang dibawa oleh perbahasan para alim ulama. Baik, dalil yang ketiganya tuan-tuan ya, supaya kita bertambah-tambah faham lagi ya. Allah berfirman ketika menceritakan tentang kesyirikan kaum Nabi Musa alaihi salam ya, iaitu wattakhadha qaum Musa. Kita terus terjemah tuan-tuan ya, dan kaum Nabi Musa ittakhadha, setelah kepergian Nabi Musa ke Bukit Tur, mereka telah membuat ya, apa yang mereka buat? Mereka buat daripada perhiasan emas yang ada pada mereka. Mereka buat ijla ya, ijlan jasadan lahu khuwar. Mereka cipta anak lembu. Saya ringkaskan tuan-tuan ya. Mereka cipta anak lembu, yang ayat ni tuan-tuan sudah sedia maklum dah. Mereka cipta seekor anak lembu. Anak lembu tu mereka ciptanya jasadan. Allah sebut ya, kalau kita kata mereka bentuk patung anak lembu, kita pun tahu dah, mesti patung anak lembu tu ada bentuk lembu, jasad. Tetapi Allah kemukakan satu perkataan jasadan ya, anak lembu itu dibentuk dalam bentuk jasad, seekor anak lembu. Lahu khuwar, bukan setakat itu sahaja, mereka cipta anak lembu itu supaya keluar suara, boleh bersuara ya, ada suara, ada bunyi. Canggih juga ciptaan dia ya. Kemudian alam yaro annahu la yukallimuhum, maka Allah buat satu persoalan ya, apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu la yukallimuhum ya, tidak sekali-kali mampu berbicara dengan mereka, walaupun ada suara tapi tak boleh bercakap ya, tak mampu berbicara dengan mereka. Wala yahdihim sabila, dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Ittakhazuh wa kanu zalimin, maka mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu ayat yang tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf 148. Kita ringkaskan, dalam ayat ini menunjukkan tentang kejahilan kaum Nabi Musa alaihissalam yang menjadikan berhala anak lembu sebagai Tuhan. Itu kita sedia maklum. Sedangkan anak lembu tersebut mempunyai sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan, seperti berjasad dan bersuara. Ada dua benda yang Allah apa? Allah tunjulkan perkataan supaya kita mengambil fokus terhadap perkataan itu. Yang pertamanya jasad, yang keduanya ada suara. Itu ya. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla menafikan kejisiman baginya, kerana sifat kejisiman, kejasadan dan sebagainya, suara, ada bunyi, suara, merupakan sifat makhluk dan berhala. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang maha suci daripada sebarang kekurangan. Okay, ya. Yang ini salah satu juga tuan-tuan, nanti kita akan belajar bab kalam nanti. Allah berbicara. Tapi habis kalau Allah tak ada suara, orang akan faham pula bisu lah. Orang bisu pun ada suara. Tiba-tiba Allah ni kita kata tak bersuara. Habis yang kalam Allah tu, percakapan Allah tu bagaimana? Inilah tuan-tuan ya. Oleh kerana kelemahan saya dengan tuan-tuan, mungkinlah ya, lambat saya dengan tuan-tuan masuk ke alam kerohanian. Kita ni sebenarnya roh, kita ni jasad ni sarang roh saja. Tapi tuan-tuan kena bicara macam tu, nanti orang kata payah, salah pula kan. Sebab kita ni manusia ni ada jasad ada roh, itulah manusia. Kalau roh saja hantu, jasad saja mayat. Tapi sebenar-benarnya kita ni yang mana yang sebenarnya? Itu yang saya buat ibarat mudah daripada guru saya dulu. Dia kata apa? Yang banyak kali dah ulang lagi sekali lah ya. Supaya cepat habis masa sikit.
Tahu tu. Kita minum dengan Pak Mak pagi tadi, ya, teh tarik roti canai banji. Tengah hari tu pagi sarapan dengan Pak Mak, tengah hari orang rumah Pak Mak kata, Tuan Haji, ya, Pak Mak dah pergi dah. Dah tak ada dah. Boleh faham lah tu ya. Allah kita pun inna lillahi wa inna ilaihi. Cepat faham. Ya, Puan Hajah tu tak cakap pun Pak Mak dah mati. Kita pun dah inna lillah. Memang betul lah, Pak Mak dah tak ada dah. Pak Mak dah pergi. Kita kata bila Puan Hajah? Dia kata baru sekejap 5 minit tadi. Kita pun bergegah lah tuan-tuan. Kawan rapat. Bergegah. Kita pergi tengok, duduk terlentang. Kenapa kita tak kata, Puan Hajah ni menipu saya pula dah. Tu, duduk terlentang tu siapa? Kata Pak Mak dah tak ada. Itu bukan Pak Mak, itu jenazah mayat. Pak Mak dah pergi dah. Mana Pak Mak? Mana yang Pak Mak sebenarnya? Jadi masalah saya dengan tuan-tuan ialah kita ni sebenarnya terlambat dalam memproses atau meningkatkan kerohanian diri kita yang sebenarnya, yang menyebabkan saya dengan tuan-tuan terperangkap dalam jasad. Akhir sekali pemikiran kita pemikiran jasad, pemikiran material, pemikiran benda. Akhir sekali kita faham Allah juga benda. Sedangkan berapa ramai orang berinteraksi tidak lagi dengan suara. Dengan apa? Dengan hati. Tapi orang guna juga suara hati. Saya pengalaman di Yaman tuan-tuan dengan Habib-habib ni. Zikir banyak lah tuan-tuan ya. Zikir banyak. Belum subuh, lepas subuh ya tuan-tuan sekalian. Zikir banyak sungguh lah. Quran khatam seminggu sekali. Sungguh memang banyak. Jadi kadang-kadang kita kata ya ke Habib-habib ni lah. Kita pun uji juga tuan-tuan. Kadang-kadang tergugak juga kita. Ya ke dia orang ni? Kadang-kadang dia duduk jauh. Mustahil kalau kita panggil Habib. Tak dengar. Kita pun panggil dalam hati ni. Habib. Dia pun pusing. Dia angkat tangan. Panggil dalam ni tuan-tuan. Panggil dalam ni. 2 kali saya buat. 3 kali, peristiwa 3 kali. Tapi 2 kali saya cuba panggil. 1 kali tu sembahyang. Habib Omar dia bagi guru dia naik. Ya, saya bubuk-bubuk duduk boleh dapat duduk depan. Duduk sekejap Habib Omar datang tepi ni. Kita nak bersalam takut kena marah. Ya, orang dah iqamah nak sembahyang dia sibuk nak bersalam. Tuan-tuan ramai juga macam tu. Betul ya? Tak apalah, okeylah. Tak ada masalah. Orang dah iqamah, orang duk sibuk nak khusyuk ni. Dia nak bersalam. Salam lepas tu. Betul ya? Tak apalah, lepas ni salam jugalah, tak ada masalah. Jadi sayanya ikut perangai orang Malaysia. Sama lah sebab kita orang Malaysia juga. Okeylah, tak ada masalah lah. Bagi saya tak ada masalah. Tuan-tuan jangan salah faham pula dia. Nanti kawan nak bersalam, duk sibuk salam orang nak soal. Janganlah. Saya nak bersalam dengan Habib Omar kerana susah nak bersalam dengan dia. Maka saya pun panggil lah tuan-tuan. Saya tak hulur tangan, saya panggil Habib. Tapi niat saya nak bersalam. Dia pun tengok. Nampak tuan-tuan ni? So, kali kedua, saya kata betul lah. Dia orang ni dengar hati kita. Waktu masa duduk mengaji, tak ada benda lain yang kita dalam ni. Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita berhenti saja Allah, dia pun tengok. Dia tahu dalam hati kita dah berhenti dah. Satu kali yang paling terang sekali tuan-tuan sekalian ya, masa tu pergi apa? Pergi ke mana dah? Guru dia juga jadi imam baca itu. Habib Abdullah Shihab. Baca doa. Dia duduk sah kedua, saya duduk sah ketiga atau sah keempat. Saya aminkan doa. Amin. Ada satu rangkap doa saya tak faham. Maka saya pun kata dalam hati saya, doa yang ni, rangkap yang ni saya tak nak amin sebab saya tak faham. Bila mana saya kata dalam hati tuan-tuan sekalian, dia pun pusing tengok. Maknanya ada orang atas muka dunia ni berbicara tanpa suara. Kerohanian tuan-tuan sekalian ya. Ulama dulu, tuan-tuan ingat ya, ulama-ulama dulu dia duduk di Baghdad, anak murid duduk di Basrah. Contoh, kalau dia mula pengajian di sini, anak murid dia di Basrah dengar. Macam mana cara nak dengar? Dia buat bulatan. Bulatan lah ya. Kalau barisan tak boleh, bulatan. Boleh tuan-tuan ya. Tak boleh. Dia kena buat bulatan. Duduk dalam bulatan tu, dia dengar guru dia duduk mengajar di Basrah. Dengar dengan apa? Bukan telinga ni dah tuan-tuan.
Jangan tuan-tuan ya. Tu masa duduk Yaman lah, balik Malaysia macam biasalah tuan-tuan. Bak zikir sama macam biasalah. Yang tu. Maka kalau kita sebab ulama inilah bila mana mereka berbicara tentang Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf, sebagaimana makhluk yang ada suara, ada huruf, mereka faham kerana mereka juga berbicara tanpa suara. Berinteraksi tanpa suara. Jangan tuan-tuan dengan para alim ulama ni, jangan. Allah Rabbi. Itulah yang setakat itu. Baik, sedikit lagi ni tuan-tuan baca sendirilah ya. Yang ada kitab, yang tak ada kitab tak baca. Cuma yang tu, yang perenggan yang ketiga tu saya ringkaskan. Adapun faedah Allah. Tu. Kenapa Allah menonjolkan perkataan jasadan, kemudian khuar, jasad dengan suara? Kerana adapun faedah Allah Subhanahu wa taala menyebut berjasad dan menyebut bersuara itu menunjukkan bahawa mustahil Tuhan bersifat dengan berjasad dan mustahil Tuhan itu bersifat dengan suara. Sebab tu dia tonjolkan apa yang dicipta oleh Yahudi itu bukan Tuhan. Tapi Yahudi, tuan-tuan umat Nabi Musa ini menonjolkan dua. Jasad, kalau dah ada jasad, faham-fahamlah. Ada kaki, ada tangan, ada kepala. Bukan itu. Bahkan suara itu pun bukan. Betul Allah nafi. Jadi tiba-tiba orang zaman sekarang mentang-mentang Allah guna yadun dalam bahasa Arab, wajhun dalam bahasa Arab, dia sudah meletakkan Allah itu ada muka, ada tangan. Orang ni tak fahamlah tuan-tuan tentang Allah. Tak kenal Allah. Dia ustaz, tak kira lah dia ustaz ke dia siapa, memang dia tak kenal Allah. Dahlah dia tak kenal Allah, dia rasa dia kenal Allah, maka dia cakap pada masyarakat seolah dia kenal Allah. Dia sesatkan masyarakat. Ini tuan-tuan ya. Wa iyazubillah. Saya ni bukan kata apa sangat, kita sekadar menukilkan apa yang kita mengaji, sekadar berkongsi aja tuan-tuan dengan tuan-tuan. Setakat tu dahulu dah insya-Allah ya. Setakat dahulu. Akan datang nanti kita bincang perkataan para ulama ya, salafus salih yang menafikan. Ini kata-kata para alim ulama. Muka surat 108 akan datang tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tuan-tuan? Macam biasalah ya. Tak ada soalan. Macam biasa. Kalau ada soalan lah tuan-tuan. Saya buka soalan bukan kerana saya tahu, tidak. Kalau saya tahu apa yang telah saya belajar, saya jawab. Yang saya tak tahu, kita tanya ulama-ulama lain yang lebih alim daripada kita. Selebihnya, berdoalah secara khusus kepada Allah supaya Allah tuan-tuan sekalian memperkenalkan dirinya kepada kita daripada orang lain perkenalkan. Allah perkenalkan sendiri itu lagi dekat. Wallahu a'lam insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.